Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Emenda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Julai 2024. Penempatan semula aset utiliti menjadi punca utama kelewatan pelaksanaan projek Jambatan Sungai Bintangor di Kuching yang sudah memakan masa 5 tahun sejak dibina pada 2019. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Insinyur Aidil Lariwu, projek tersebut telah berdepan dengan pelbagai masalah teknikal yang menyumbang kepada tempoh lanjutan masa sebanyak 819 hari. Kita dipahamkan sudah diselesaikan masalah yang paling besar sekali iaitu utilities dan harap lepas ini kontraktor dapat memulakan menyambung kerja dengan lebih lancar lagi lah. Kerana projek ini sudah bermula pada tahun 2019 dulu, sebelum waktu COVID. Ini dah tahun 2024 dah dan dia sepatutnya siap pada bulan 4 tahun depan. Kos asal pembinaan bernilai 50.6 juta ringgit bagaimanapun menurun kepada 47.7 juta ringgit. Ekoran kos cerucuk diperlukan kurang dari anggaran asal dan kini telah mencapai peratusan siap 63.04% berbanding jadual 69.86% lewat 6.82%. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan taklimat projek di bahagian Kuching di Pejabat Jabatan Kerja Raya Kuching. Terdahulu dalam taklimat tersebut, Dato' Insinyur Aidil turut mendedahkan beberapa projek berdepan kelewatan kritikal daripada jadual serta dalam proses menamat dan melantikan semula kontraktor terlibat selain perubahan tambahan. Ini termasuk pembinaan pusat pembangunan dan pengembangan industri lada negara di Semengoh, projek bina baharu SK Agama di Jalan Sultan Tengah, Jambatan Sejingkat dan Jambatan Rambungan. Pada masa sama turut menyambut baik 23 daripada 53 projek bernilai 2.219 bilion ringgit berjaya disiapkan dengan 30 lagi dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Agensi Pembangunan Terkoordinasi Kereta Kuching mengangkitkan peruntukan berjumlah 60 juta ringgit untuk pembelian tanah bagi tapak pembinaan Bagak New Township di Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang berkata, dana itu akan digunakan untuk perolehan tapak tanah sekiranya kelulusan membangunkan bandar baharu itu dimuktamadkan. Sebenarnya di bawah JKCDA saya sudah allocate sebanyak 60 juta untuk perolehan tapak kerana keseluruhan dana yang diperlukan untuk perolehan tapak dalam lebih kurang 59.4 juta. But then I allocate about 60 million supaya nanti kita masukkan, kita get tapak, kita beli tapak. Pihaknya telah membentangkan perancangan tersebut kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng baru-baru ini. Manakala 200 juta ringgit dana diperlukan untuk pembinaan prasarana antaranya pembangunan pentadbiran, pusat kesenian dan kebudayaan Selangor, kompleks belia dan sukan, pasar pelancong dan lot kedai. Justru beliau berharap ia dapat dilaksanakan untuk meningkatkan sosioekonomi dan pelancongan setempat. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu dalam program radio YFM Bidayuh di RTM Kuching. Dalam perkembangan sama, Billy memaklumkan kerajaan negeri juga masih menunggu persetujuan daripada kerajaan pusat untuk menaik taraf pos kawalan sempadan ICQS Biawak. Beliau berharap ia dapat dilaksanakan segera kerana prasarana sedia ada masih belum menepati piawan pintu masuk antarabangsa dan mempertingkatkan kawalan keselamatan sempadan. Lembaga Pelabuhan Rajang telah mengendalikan sejumlah 1.4 juta tan kargo di dermaganya sepanjang tahun lepas. Menurut pemangku pengurus besar Lembaga Pelabuhan Rajang, Hayati Kiprawi, jumlah itu menurun sebanyak 5.8% berbanding tahun 2022. Bagaimanapun katanya, Lembaga Pelabuhan Rajang bermula kukuh pada 5 bulan pertama tahun ini. The authority recorded an increase in cargo throughput, handling 617,325 tons against 578,298 tons in 2023, representing an increase of 6.7%. Dari segi kewangan pula, Lembaga Pelabuhan Rajang terus mencatatkan keuntungan lebih 6 juta ringgit untuk 2023.
Tegasnya semua ini dicapai hasil sokongan berterusan semua pihak termasuk tenaga kerja, pelanggan yang memberi keyakinan serta dorongan bagi menghadapi cabaran dan kerumitan masa lalu. Beliau berucap demikian pada majlis makan malam tahunan Lembaga Pelabuhan Rajang di Sibu. Pada majlis itu, sebanyak 6 NGO tempatan menerima sumbangan bernilai RM2,000 setiap satu untuk meneruskan usaha murni mereka kepada masyarakat. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pelabuhan Rajang, Datuk Joseph Salanggandum, dalam ucapannya berharap pelabuhan itu akan terus berjaya merekodkan hasil yang baik sehingga hujung tahun ini. Jelasnya ia dilihat setelah berjaya mengendalikan operasi dan keuangannya dengan sangat baik di tengah-tengah gelombang COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lepas. 3 lelaki warga negara tempatan telah ditangkap oleh polis narkotik di sebuah pusat hiburan di Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Nixon Joshua Ali dalam kenyataan media memberitahu kesemua 3 warga tempatan tersebut berumur dalam lingkungan 31 dan 43 tahun, kesemuanya terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Suspek disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki 2 paket plastik disyaki mengandungi dadah jenis serbuk ekstasi AB 50 gram, 1 paket plastik lusinar di dalamnya mengandungi 59 biji pil disyaki dadah jenis ekstasi berat 17.7 gram, 10 paket plastik lusinar berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis ketamin anggaran berat 5 gram. Hasil ujian saringan awal, polis mendapati kesemua suspek positif dadah jenis metafetamin dan disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan dadah tersebut dipercayai untuk diedarkan di sekitar kawasan pusat hiburan di Bintulu yang mana digunakan untuk 50 orang penagih. Ujarnya lagi, tangkapan ini merupakan salah satu usaha PDRM dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dadah di samping mencegah aktiviti jenayah di daerah Bintulu. Golongan belia pelbagai kaum khususnya diseru menyertai Festival of Youth yang akan diadakan di Miri di 2 lokasi iaitu Dewan Suara Miri dan Taman Kipas Miri pada 24 hingga 28 Julai ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau berkata, Festival of Youth yang julung kali dianjurkan ini mengajak semua belia tidak kira kaum, agama dan latar belakang bergabung dalam meraihkan Hari Belia yang mengetengahkan aktiviti seperti pendidikan, kerjaya dan kesihatan serta hiburan. Tambahnya, golongan belia merupakan modal insan yang sebagai pelapis pemimpin masa depan perlu diberi penekanan seperti rohani, fizikal serta mental yang positif. Like what I said, we are looking at belia, generasi muda yang memang difokus oleh mana-mana kerajaan sekalipun, because they are the young leaders and you know that kita tak cakap pun memang kita tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh belia zaman sekarang, borderless world dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Miri. Beliau yakin platform seumpama ini mampu menyatu padukan semua kaum tidak kira agama dan latar belakang. Regata Batang Kayan kembali lagi tahun ini menawarkan RM65,000 hadiah wang terkumpul. Setakat semalam, acara sukan air berprestij itu telah menarik sejumlah 20 pasukan. Regata Batang Kayan ini selalunya menjadi salah satu pemanas badan selalunya bagi tim-tim laut yang bertanding di Regata Sarawak kan. Selalunya Batang Kayan lah satu tempatnya menguji lah praktis, sebab kami selalu dengar komen sidaknya madah Sungai Kayan tu lebih kurangnya pun selok-belok alurnya ke Sungai Sarawak juga. 17 kategori akan dipertandingkan dalam pesta 3 hari itu yang akan diadakan pada 26 hingga 28 hari bulan ini. Premier Sarawak dijangka. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTN selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.